Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sambung cerita semalam berkenaan dengan fundamental. Semalam janji 5 kan? Saya bagi 4 je kan? Ada satu lagi yang saya belum bagi. Pada malam ni saya nak bagi. Okey, so siapa-siapa yang free boleh start tonton live saya. Hari ini Alhamdulillah saya masih lagi berada di Langkawi. Jadi syukur Alhamdulillah. Saya harap semua yang tonton live saya ni semuanya berada dalam keadaan yang sihat-sihat, sejahtera. Cuaca di sini start daripada petang tadi hujan. Hujan sampailah ke malam ni pun masih lagi hujan ni sebenarnya. Okey, siapa? Hairudin. Okey. Dazita, Zakia. Oh, ramai juga Okey, alhamdulillah. Baik, apa khabar anda semua? Semoga berada dalam keadaan yang sihat. Waalaikumsalam mentor, selamat malam. Ya, selamat malam. Okey, semalam kita recap sikitlah sekejap berkenaan dengan fundamental. Fundamental adalah sesuatu perkara yang tidak pernah kita lakukan dan kita lakukan. Semalam saya bagi 4 tip. Apa 4 tip tu anda boleh tonton saya punya live yang semalam ya. Hari ni kita sambunglah. Okey. Khabar baik mentor Amri, Roza. Okey Roza, bagaimana cuaca di Johor ya? Di Johor. Sini hujan. Sejak petang tadi hujan di Langkawi ni. Dan pelancong-pelancong pun bertambah ramai ya sekarang ni sejak dah boleh merentas negeri. Khabar baik Alhamdulillah, have a good day. Thank you Roza. Okey, saya pun tak bercadang nak lama. Saya cuma nak sambung yang semalam sajalah. Fundamental ni sebenarnya bukan cerita tentang perlu ke tak perlu ke. Dia sebenarnya hujan mentor. Ya, Alhamdulillah hujan juga ya. Okey, dia ceritanya adalah sesuatu yang hari ni, apakah dia perkara yang boleh mengupgradekan, perkara yang boleh meningkatkan performance diri kita, keyakinan diri kita, kita punya level of confidence adalah dengan membuat fundamental. Okay, fundamental ni perlu. Sebab kebanyakan usahawan-usahawan mereka nak berjaya, mereka nak berubah, tetapi mereka takut untuk melakukan perubahan. Macam semalam saya cerita empat fundamental penting lah. Okey, mereka nak berjaya. Mereka nak berjaya seperti mana orang lain berjaya. Tetapi mereka tidak berani untuk membuat satu perubahan kepada diri sendiri. Baik, kalau anda nak tahu, ramai orang-orang yang berjaya, mereka sebenarnya telah pun berani upgradekan diri mereka. Okey, sebagaimana yang saya bagi tahu, makan di tempat yang kita tak pernah makan, makan di tempat yang kita tak pernah rasa. Contohnya restoran eksklusif kan. Kita sebenarnya tak berani, kita nak merasa environment tu, tetapi kita tak berani untuk nak masuk dalam restoran eksklusif dan mengorder. Kita tengok harga mak ai 200, 300, 400. Sebenarnya itu adalah untuk diri kita, reward. Minda kita ni perlu kepada rangsangan dan perlu pada sesuatu yang baru. Kalau kita sentiasa membuat perkara yang sama ataupun makan makanan yang sama, sebenarnya ia tidak langsung merangsang minda kita. Tidak langsung merangsang minda kita. Kita perlu galakkan minda kita untuk sentiasa charge, untuk sentiasa mendapat satu benda yang baru. Barulah minda kita akan bekerja dengan lebih baik lagi. Wah, ini benda baru ni. Contohlah, macam kita sendiri pun excited kan. Kita pergi tempat yang baru, kita merasa makanan yang baru, lebih-lebih lagi nak merasa masakan-masakan ataupun makanan-makanan yang high class kan. Kita nak rasa benda-benda tu semua. Tujuannya adalah untuk nak merangsang minda kita. Ya. Okey, begitu juga semalam saya ada sebut sikit tentang beli apa yang kita tak mampu nak beli. Betul. Tujuannya bukan untuk nak riak, nak berbangga diri, nak menunjuk-nunjuk, bukan.
kita nak provekan pada diri kita bahawa hari ini kita memiliki sesuatu benda yang kita rasa kita tak mampu dan kita tak percaya yang kita boleh memilikinya. Saya bagi contoh semalam macam jam tangan ke, ataupun kot ke, baju ke, kasut ke, kan. Sebenarnya adalah untuk kita reward diri kita. Kita kena hargai usaha kita. Kita kena hargai diri kita. Jadi kita kena reward. Bila kita reward, benda tu dia merangsang minda kita. Dia tak ada kena mengena dengan nak menunjuk-nunjuk, bukan. Tak ada kena mengena pun. Ya? Kita tengok orang-orang yang hebat, dahsyatnya. Dia punya baju, dia punya seluar, dia punya tali pinggang, dia punya kasut, dia punya jam. Semua tu kita perhatikan. Sampaikan dia punya cermin mata pun kita tengok. Oh my, cermin mata. Lepas tu kita Google tengok harga berapa dan sebagainya, kan. Sebenarnya, mereka berani membuat fundamental tu. Jadi fundamental ni bukan bermakna hari ni kita dah ada kemampuan, kita dah ada duit. No. Dia fundamental dia bermula apabila kita tidak berada dalam keadaan yang kita, bagaimana kita nak melonjakkan diri kita untuk pergi ke next level. Okay? Maksudnya kita grab dan kita beli. Kita beli dan kita memiliki dan kita merasainya. So, itu adalah kita valuekan diri kita. Ya, ini sangat penting ni. Baik. Waalaikumsalam. Saleh, okey, Saleh. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey, kita sambung ya. Okey, saya pun tak nak lama ni. Jadi, fundamental kita yang kelima adalah fikirkan sesuatu yang kita tak pernah terfikir. Okey, maksudnya think out of the box. Kita fikirkan sesuatu yang kita rasa macam mustahil, ataupun kita rasa kita merasa macam okey ke ni, kan? Bila kita berfikir sesuatu, bermaksudnya kita diberikan satu idea, diberikan satu ilham, diberikan satu keunikan untuk berfikir sesuatu yang mungkin orang tidak pernah terfikir. Okey, kita tidak cerita pasal boleh berjaya ke ni, idea ni berkesan ke tak, idea ni bagus ke tak bagus, idea ni rasa-rasanya diterima ataupun tak diterima. That is not the issue. The issue is fundamental. You mula mencipta, you mula membuat sesuatu benda yang baru. Bermaksudnya anda berfikir sesuatu yang orang tak pernah terfikir. Bila anda dapat satu idea, anda mereka merasakan mereka tak terfikir apa yang anda fikirkan, sudah tentu mereka akan mengeluarkan pendapat mereka. Oh, aku rasa yang ini tak okey ni. Aku rasa yang ini tak boleh ni. Aku rasa yang ni kau syok sendiri ni. Aku rasa kau buat benda ni memang fail. Memang tak jadi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka tidak terfikir apa yang anda fikirkan. Ini yang kita kata sebagai fundamental. Okey? Berfikir sesuatu yang kita tak pernah fikirkan. Kalau kita fikirkan sesuatu yang telah pun orang lakukan, itu adalah copycat. Okey, duplicate, benda senang. Sesuatu yang orang dah fikirkan, okey, lepas tu berjaya, kerja kita copy je. Dan kita akan dapat apa yang mereka dapat. Itu betul. Itu saya tak kata tak betul ataupun jangan. No. Untuk membawa dan melonjakkan diri anda ke next level, anda boleh berfikir sesuatu yang orang tak pernah terfikir. Banyak idea-idea yang kita tengok orang tak pernah terfikir untuk nak menjadikannya, untuk nak melakukannya. Tetapi apabila seseorang itu dia confident, dia punya level of confidence dia sangat tinggi. Okay? Dia believe dengan apa yang dia fikirkan ni, yang ini memang boleh sukses. Dan sesuatu idea yang baru dah tentu dapat tentangan. Sebab tidak pernah orang lihat ada ke orang buat macam ni. Saya tak boleh bagi contoh. Saya cuma cerita secara general supaya hari ini bercerita tentang idea. Yang mahal idea. Idea ni kena mahal. Okay? So, idea ni kadang-kadang dia datang daripada apa? Daripada usaha kita sendiri. Kita buat tak jadi, buat tak jadi. Tapi kita tak give up kan? Kita tak give up. Tetapi pada ketika itulah kita kena ingat apa yang Allah kata, di hujung kesusahan itu pasti ada kesenangan. Bila kita diuji dengan kesusahan, kepayahan, kepenatan, keletihan, betul tak? Kita almost give up lah. Tapi kita tak give up lagi. Sebab apa tahu? Sebab kita believe, insya-Allah nanti satu hari nanti aku pasti akan berjaya. Maka ketika itulah Tuhan akan turunkan satu ilham.
Tuhan akan turunkan satu idea kepada anda. Okey. Nah, buat yang ini. Bila anda nak membuat sesuatu benda yang baru, orang akan mula tidak menyokong anda. Itu biasa. Lebih-lebih lagi, anda pula mempunyai banyak rekod kegagalan. Buat ini tak jadi, buat ini tak jadi. Dah macam-macam kali. Dah macam-macam benda anda buat. Tak jadi-jadi juga. Lepas tu bila keluarkan satu idea yang baru, orang kata, kali ni confirm tak jadi juga. It's okay tuan-tuan, it's okay. We are not talking about others. Kita bercerita tentang kita. They strongly believe one day aku pasti akan berjaya. So orang yang tak pernah putus asa ni, Allah sediakan satu kekuatan kepada dia, iaitu idea. Idea yang orang tak pernah terfikir. Banyak sangat kita tengok rahsia-rahsia orang-orang yang berjaya kan. Contohnya kita tengok Colonel Sanders. Colonel Sanders ni, dia adalah dia buat apa tu? KFC, betul tak? KFC. Berapa banyak dia punya resepi dia. Resepi dia yang dah gagal. Tapi dia percaya satu hari nanti. Okay, satu hari nanti bila dia dapat idea ni, dia believe dan dia keep on move. Dia buat saja tanpa menghiraukan apa orang kata. Itu Colonel Sanders lah. Ataupun kita tengok pula Thomas Alva Edison. Kan? Berapa banyak dia punya ciptaan lampu dia. Penciptaan lampu ke? Lampu ke? Kan? Thomas Alva Edison. Berapa banyak dia punya lampu dia. Formula dia mencipta lampu dia tak berjaya. Tetapi dia percaya one day dia akan dapat satu idea yang brilliant. Ni. Dia dapat satu idea yang brilliant yang mana hari ni orang gunakan. Dan dia dapat bermanfaat kepada seluruh dunia. See tuan-tuan, don't ever you give up. Apabila anda membuat sesuatu dan belum berjaya, anda jangan berhenti. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ini yang kita panggil fundamental. Anda membuat sesuatu yang orang tak pernah terfikir. Anda berfikir sesuatu yang orang pernah tak terfikir nak buat tu. So you have to keep on searching, keep on doing. Sebab apa tuan-tuan? Yang sedang memerhatikan anda adalah Allah. Allah sedang menguji anda. Allah sedang membantu anda. Allah sedang melihat usaha anda. Dan bila dia bagi ni tuan-tuan, dia bagi betul-betul. Selepas saja bila dia bagi dengan idea yang barunya, dengan energi yang barunya, dengan formula yang barunya, dengan tactical yang barunya, dengan thematic yang barunya, dengan strategi yang barunya, masa itulah orang akan cakap, aku tak terfikirlah idea ni bagus. Aku tak terfikirlah idea ni boleh sampai ke tahap dia boleh buat macam ni. Okay? There are two types of people. Satu yang jenis yang dia ni adalah inventor. Orang yang berfikir jauh. Yang orang tak terfikir apa yang dia sedang fikirkan. People cannot see what you see. Ini satu spesies. Satu lagi ialah orang yang cukup pandai untuk copycat. Bila dia copycat ni, maksudnya dia duplicate ni, dia copy ataupun dia clone ni 100%. Dia tak modify pun. Okay? Contohnya hari ni, orang buat appointment. Dia tengok orang yang berjaya ni buat appointment, bertemu dengan prospek, bertemu dengan customer, bertemu dengan klien, 4 appointment satu hari. So dia copy 4 appointment juga satu hari. Sebab apa tuan? Ini track record. Kita tak boleh lah kita kata kita tak berjaya macam dia, tetapi kita tak ikut cara dia. Jadi satu lagi adalah kita tak nak ikut cara dia kerana kita dapat satu idea yang lebih baik. So idea ni pula jangan anda berhenti. Anda kena keep on buat kerana anda have to strongly believe dengan anda punya idea. No matter what, no matter how, you have to strongly believe with what you believe. Maknanya tuan-tuan, anda kena prove kan. Okay? Fundamental yang kelima ni adalah berfikir sesuatu yang orang tak pernah terfikir. Bermaksudnya ini adalah satu gifted. Ini adalah merupakan satu anugerah. Ini adalah merupakan satu ilham, hadiah yang Allah bagi kepada anda, yang mana orang yang tak terfikir tentang idea tersebut, tetapi anda dapat benda tu. So bila anda dapat, anda buat betul-betul. Yang paling pentingnya adalah result tuan-tuan. No matter what, no matter how. Orang kata apa tu? Tak apalah kita buat je. Satu hari nanti kita akan berjaya. Satu hari ni tuan-tuan, anda tak boleh letak satu hari ni.
Sebab satu hari ni bukannya deadline. Satu hari ni bukannya deadline. Satu hari ni juga adalah merupakan tak ada time frame. Yang anda perlu buat satu, anda kena ada time frame. Contohnya anda dapat satu idea, okey. Orang yang tak terfikir dapat idea tu, tapi anda dapat idea tu. So, pertamanya anda kena buat time frame. Yang keduanya, anda kena ada deadline to prove to people, to prove to the world that your idea is really, really brilliant idea. It's really genius. It's really unbelievable punya idea. Nampak tak? So, hari ni tuan-tuan, satu kelebihan yang Allah bagi pada manusia ni adalah kekuatan berfikir. Kekuatan berfikir. Anda kena berfikir dengan kuat. Okay? Kena berfikir dengan semaksimum yang mungkin. Janganlah sikit-sikit give up, sikit-sikit lembik, sikit-sikit lemah, sikit-sikit fed up, sikit-sikit down. Alah, lemahnya jiwa tu tak? Lemahnya jiwa. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni Allah perhatikan setiap gerak-geri kita. Setiap usaha kita. Dia sayang kepada orang yang keep on berusaha, tetapi janganlah usaha yang membabi buta. Kalau malas memang tak jadi tuan-tuan. Malas memang tak jadi. Jadi fundamental yang kelima pada malam ni saya nak kongsikan adalah berfikir sesuatu yang orang tak pernah terfikir. Okay? Proof tuan-tuan, proof. Persoalannya ialah kita tidak suka untuk berfikir. Kita tidak rajin untuk berfikir. Kita rasa malas untuk berfikir. Kita copy je lah apa orang buat. Kita pun tak copy juga apa orang buat. Kita tengok orang ni hebat, kan? Kita tahu orang tu hebat. Kita baca, kita tengok macam mana cara dia buat. Kita tak ikut pun. Jadi macam mana kita nak dapat the success rate yang sama? Okay, fundamental yang kelima ni berfikir sesuatu yang orang tak pernah terfikir. Jadi anda kena provekan bahawa apa yang idea anda itu adalah satu idea yang memang proven. So prove to yourself, ya. Ramai juga Cikgu Daim, Langkawi cuaca okey ke? Langkawi daripada semalam okey. Semalam panas terik. Hari ni daripada petang tadi hujan sampai ke sekarang ni pun hujan. Cikgu Daim, hujan saja. Taki Uda is watching. Anirawati is watching. Selamat bercuti mentor, selamat bercuti. Siapa ni? Oh, Seafood Danish. Seafood Danish. Selamat bercuti. Ya, terima kasih, selamat bercuti. Okey. Dan semua viewer, okay, betul-betul Allah akan beri sesuatu kesusahan, pasti akan nikmat. Ya, betul. Okey, Asna Chokiah, kalau level confident dia tinggi tapi tak berjaya tu macam mana tu mentor? Okey, level confident dia tinggi tapi tak berjaya. Okey, dia macam ni lah. Confident level ni dia ada dua jenis. Satu dia confident tanpa ada ilmu. Satu lagi dia confident pasal dia ada ilmu. Orang yang confident ada ilmu ni, dia pasti menjurus kepada kejayaan. Tetapi orang yang confident tanpa ilmu ni, dia hanya ada confident tetapi dia tidak ada proof. Dia tidak ada proof. Dia tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa orang boleh follow dia tak. Okay, orang tengok dia confident, tetapi orang tak boleh follow dia kerana dia tidak ada sesuatu yang dia boleh duplicate. Apa-apa kau confident je. Yang pentingnya kau confident. Confident tanpa ada ilmu, dia tidak membawa kepada hasil yang kita harapkan. Sebab orang yang confident ni selalunya dia akan berdiri di atas ciri-ciri orang yang berilmu, supaya ianya boleh diduplikasikan. Okay? So macam saya sebut tadi lah, berfikir fundamental yang kelima, ya. Berfikir sesuatu yang orang tak pernah terfikir. Bermakna sekarang dia ada confident level yang tinggi, tetapi dia ada dipanggil sebagai burning desire, sesuatu yang dia nak provekan. Bila dia nak sesuatu yang dia nak provekan, bermaksudnya dia perlu ada ilmu. Apa pun saja kena ada ilmu. Tanpa ilmu ni macam mana? Macam mana you nak banner ataupun you nak lahirkan lebih ramai lagi orang-orang yang berjaya, kan? Okey, ramai juga ya. Have a good day. Alright, terima kasih. Salam mentor Amri. Waalaikumsalam. Siapa? Nur Asma. Okey.
Fauziah Hussein, Assalamualaikum mentor. Waalaikumsalam. Okay, malam ni tak ada apa. Malam ni kita sembang-sembang saja. Saya cuma nak kongsikan sambungan cerita kita yang semalam, kan? Tip rahsia kejayaan luar biasa, iaitu membawa diri kita ke next level. Okay? Semalam saya cakap kan, you do the same, you get the same. You say the same, you stay the same. Jadi apa yang kita perlu buat hari ini adalah kita kena bawa diri kita ke next level. No one to bring you up. Ingat ni, kita tak boleh harapkan orang lain untuk bawa kita ke atas. Kita sendiri kena bawa diri kita ke atas. Okay? Kita kena upgrade. Kita kena cepat-cepat improvise kan kita punya personality. Personality ni banyak. Termasuklah kita punya gaya percakapan kita, daya fikir kita, cara tindakan kita, cara kerja kita. Ini semuanya adalah personality. Okay? Personality ni ramai juga orang tengok bila orang yang hebat dia mempunyai personality yang hebat. Yang ini orang akan duplicate. Cara dia bercakap pun orang tiru, cara dia berjalan pun orang tiru, cara dia memberi ceramah ke ataupun membuat training presentation pun orang tiru. Sebab apa tuan-tuan? Sebab personality. Tetapi kita cerita hari ni fundamental. Fundamental ni sebenarnya datang daripada perkara-perkara yang kita lakukan secara kecil-kecil tetapi dia berperingkat. Buat tuan-tuan, buat. Tak ramai hari ni orang yang berani pakai pakaian-pakaian yang mahal. Mereka rasa rugi pakai. Pergi kedai bandar beli, lepas tu pergi beli yang murah-murah. Okey lah ni sampel, aku simple je. Sebenarnya memang anda boleh cakap macam tu. Saya ni jadi orang yang simple, pergi mana-mana pun macam ni saja. Betul. Tetapi ia tidak memberi inspirasi kepada kumpulan anda, kepada rakan niaga anda, kepada business partner anda untuk mereka jadikan inilah idola saya. Ada masa-masanya kita perlu berpakaian sangat eksklusif. Ada perlu kita buat masa-masanya kita perlu dalam keadaan yang santai-santai. Tetapi yang pentingnya adalah kita kena berani invest untuk nak upgrade diri kita. Okeylah. Saya sembang lama lah pula dan ni nak sekejap ni kan. Cukup dah tu. Okey. Saya doakan anda semua berjaya. Terima kasih kepada yang menonton menonton live saya pada malam ini. Saya berharap sangat anda mula berani untuk berjaya, anda mula berani untuk menjadi kaya, anda mula berani untuk mengubah diri anda kepada ke arah yang lebih baik. So ingat, untuk nak mencipta kejayaan yang luar biasa, mulakan mengamalkan fundamental 5 fundamental asas yang saya kongsikan semalam dan juga hari ini. Okey, terima kasih semua. Okey, saya mengambil sedikit masa anda semua untuk saya kongsikan sama-sama kan. Kalau pergi mana-mana kan, kalau ada kelapangan, rasanya sayanglah kalau saya tak gunakan masa ni untuk berkongsi. Saya bukan orang hebat pun, orang biasa-biasa juga. Tetapi kita berkongsi sedikit pengetahuan yang kita ada, pengalaman yang kita ada, perkara-perkara yang pernah kita lakukan dan terbukti sangat-sangat berjaya. Jadi kita kongsikanlah. Hidup kita ni adalah berkongsi-kongsi. Tidak ada pun orang yang sempurna kan. Jadi kita, orang ni ada kelebihan dekat sini, orang ni ada kelebihan dekat sini. Jadi kita kongsikan apa yang kita ada. Okey. So, sekian dulu. Selamat malam. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Saya doakan anda semua ceria-ceria. Mulai hari ini, mulakan dan lakukan fundamental. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.